Seterusnya saya jumpa Yang Berhormat Sibuti. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana memberi ruang kepada Sibuti untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2022 kali ini. Semua sedia maklum, Kerajaan Sarawak diberikan sejumlah 4.67 bilion bajet pembangunan dan juga di dalam buku anggaran perbelanjaan sebanyak 1.23 bilion pemberian sebenar Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan negeri. Dari sudut manfaat sosial pula, bantuan tunai 2021 sebanyak 1.487 bilion dengan bilangan penerima sebanyak 987,434 orang, mewakili 10.9%, manakala sebanyak 38,289 orang iaitu 3% menerima GKP berjumlah sebanyak 127 juta. Jika didengar, belanja pembangunan kali ini meningkat dan tertinggi di dalam sejarah. Kerajaan Sarawak mengucapkan berbanyak terima kasih. Walaupun demikian, seperti sahabat-sahabat lain di Sabah dan juga Sarawak, 4.6 bilion ini tidak menggambarkan sebenar kesungguhan kerajaan untuk merapatkan jurang pembangunan dan memberi fokus kepada pembangunan infrastruktur seperti jalan, air, elektrik, jambatan, klinik dan sekolah. Dan juga saya bersetuju dengan pandangan Keningau, penampang sebentar tadi bahawa kerajaan perlu menyemak semula jumlah bajet yang diberikan, adakah perlu dan juga bagaimanakah cara berbelanja bajet tersebut. Saya ingin menyentuh berkenaan tentang isu pembangunan luar bandar. Asas kepada bapa-bapa keluarga Sarawak menandatangani Perjanjian Malaysia 1963 adalah untuk melihat anak cucu mereka dan akan menikmati pembangunan yang setara seperti apa yang mereka lihat ketika memijak kaki di Kuala Lumpur untuk berbincang penubuhan Malaysia bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu. Setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan 31 Ogos 1957. Keyakinan mereka adalah dengan pembentukan Malaysia dan jaminan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pertama ketika itu memujuk Sabah dan Sarawak menganggotai sebuah persekutuan yang lebih makmur melalui Malaysia. Maka 16 September 1963, tanda tangan keramat diturunkan bagi merealisasikan impian Malaysia ketika itu. Walaupun 58 tahun telah bersama, jelas masih kelihatan jurang perbezaan yang besar dari sudut pembangunan infrastruktur di Malaysia Timur. Bukan tidak ada, tetapi pembangunan tidak mencukupi. Perbezaan infrastruktur antara Semenanjung, antara Sabah dan Sarawak sangat dirasai sebaik saja memijak kaki ke Tanah Melayu ataupun Semenanjung Malaysia ini. Semua perlu berpegang kepada prinsip bahawa Malaysia bukan hanya Kuala Lumpur. Malaysia bukan hanya Putrajaya. Yang sudah cukup membangun, ada jalan, ada sistem pengangkutan, ada bangunan pencakar langit, ada lambakan rumah yang tidak dapat dibeli dan juga serta rakyat mendapat kemudahan yang mudah. Dari Parlimen Kanga ke Parlimen Johor Bahru mengambil masa tidak sampai 10 jam. Tetapi kami daripada Parlimen Lawas ke Parlimen Kuching mengambil masa berhari-hari. Dan juga Malaysia masih terdiri daripada negeri-negeri yang belum membangun. Jauh ketinggalan dari segi pembangunan infrastruktur. Seperti negeri Sarawak sebagai contoh mempunyai keluasan yang besar, masih mempunyai kawasan luar bandar yang jauh ketinggalan. Pembangunan infrastruktur luar bandar merupakan modal penting bagi sebuah negara. Kerajaan tidak boleh hanya memikirkan dasar ke depan sekiranya pembangunan luar bandar hanya terfokus kepada kawasan-kawasan tertentu, kawasan-kawasan menteri tertentu. Pembangunan negara sudah perlu bermula daripada kawasan luar bandar dan pinggir bandar. Jika kita merujuk kepada naskah anggaran perbelanjaan Persekutuan 2022 di dalam program ketiga, pengupayaan ekonomi luar bandar bagi outcome masyarakat luar bandar yang berdaya maju, capaian sebenar pada 2020 sekitar 63.7%. Usahawan meningkat pendapatan selepas menerima bantuan, manakala hanya 38% meningkatkan jualan. Mengapa angka ini sedemikian rupa? Ini adalah kemudahan infrastruktur luar bandar masih belum mencukupi bagi mereka meningkatkan pendapatan. Bagaimana ingin berniaga sekiranya kos pengangkutan tinggi kerana tiada jalan yang baik, jaringan telekomunikasi yang tidak berfungsi, manakala program kerajaan yang datang sekadar hanya bertanya khabar. Dalam apkan luar bandar, data cukup cantik bahawa jaringan infrastruktur jalan siap 100%. Itu yang siap, yang belum buat lagi tidak dinyatakan dengan jelas. Dalam bajet kali ini,
Juga jelas kerajaan tidak peka dengan keperluan masyarakat majmuk di luar bandar di Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, berulang kali saya menekankan dalam ucapan sebelum ini, apakah dasar kerajaan terhadap pembangunan luar bandar khusus kepada masyarakat Dayak di Sarawak yang mempunyai konsep rumah panjang, tiada peruntukan, secebis peruntukan pun untuk program khusus pembinaan rumah-rumah panjang seperti bekalan bahan binaan ataupun penyediaan tapak. Begitu juga komitmen bagi penyukatan tanah NCR yang tercatat di dalam RMK ke-12 pencapaian tetapi tidak ada butiran khusus bagi tujuan tersebut untuk kali ini. Pasarana dan pembangunan infrastruktur luar bandar haruslah disegerakan. Kita melihat penumpuan rancangan luar bandar tertumpu kepada negeri-negeri di Semenanjung. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, perancangan di peringkat kementerian hanya melihat luar bandar tersebut hanya terletak di bahagian tertentu ataupun di sekitar ibu negeri sahaja. Maka saya ingin mencadangkan kali ini kepada kerajaan sekiranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat mempertimbangkan untuk memindahkan operasi Kementerian Luar Bandar ke Sabah ataupun ke Sarawak bagi tempoh period 10 tahun. Ini akan membolehkan kementerian memberi fokus lebih banyak, mana tidaknya kadangkala saya melihat bagi peninjauan projek luar bandar di Sarawak seolah-olah aktiviti makan angin, aktiviti membeli ikan terubuk, aktiviti membeli kek lapis. Saya berharap agar kali ini sekiranya berlaku relokasi Kementerian Luar Bandar ke Sarawak, sekurang-kurangnya KSU keluar saja daripada pejabat, beliau dapat melihat apakah keperluan pembangunan luar bandar yang sebenarnya. Dengan relokasi kementerian ke Sarawak ataupun Sabah, saya menggambarkan dasar-dasar yang dikemukakan akan mendapati keperluan. Saya sangat yakin apa yang saya minta ini adalah sesuatu yang berat, tapi jangan dipandang ringan. Jika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Keluarga Malaysia berani mengambil keputusan ini, mengeluarkan arahan kepada menteri dan kementerian untuk beroperasi di luar pusat pentadbiran Putrajaya dan memfokuskan pembangunan luar bandar, pendalaman Sabah dan Sarawak serta daerah-daerah mundur di Malaysia, saya yakin kerajaan Malaysia melalui Malaysia Agreement 1963 akan terus kekal sehingga 150 tahun ataupun 1000 tahun akan datang, kerana rakyat merasa bangga pembangunan tersebut sampai di kaki mereka. Perdana Menteri yang hebat patut sedar asas kemajuan sebuah negara terletak kepada generasi muda. Maka kerajaan bertanggungjawab untuk menyediakan keperluan asas khususnya di luar bandar. Kerajaan perlu ambil berat bahawa punca kebincangan juran antara wilayah disebabkan kurangnya kolaborasi yang berkesan di antara kerajaan pusat dan negeri serta penyampaian kurang cekap perkhidmatan awam antara kedua-dua pihak. Integrasi data yang kurang baik dari sudut pemantauan dan mendapatkan maklumat pembangunan. Saya ulangi dalam ucapan RMK ke-12. Kerajaan mengakui bahawa data yang kurang berkualiti di dalam sistem profil kampung peringkat nasional menghalang pembangunan luar bandar. Maka saya tegaskan, cadangan relokasi beberapa kementerian berperanan membangunkan infrastruktur dalam tempoh 10 tahun adalah sangat perlu. Begitu juga dengan peruntukan khusus diberikan kepada orang asli agar dasar ini dapat diperluaskan kepada masyarakat Penan di Sarawak serta etnik minoriti yang masih memerlukan bantuan. Saya ingin tegaskan kepada kerajaan bahawa pembangunan luar bandar bukan bertujuan untuk berbisnes ataupun berniaga, tetapi adalah tanggungjawab besar. Banyak penjimatan yang memberi manfaat pada masa depan sekiranya pembangunan infrastruktur asas dalam negara mencapai tahap seragam di semua negeri. Yang kedua adalah berkenaan tentang isu pendidikan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan telah sampai memijak kaki ke Sarawak, melawat beberapa buah sekolah, tetapi bagi saya lawatan tersebut tidak mencukupi. Itu hanyalah cuma sedikit sahaja permasalahan yang anda nampak di negeri Sarawak. Saya ingin bertanya sejauh mana advance payment 1 bilion bagi kontra pembinaan sekolah daif. Saya difahamkan kerajaan memberi anggaran sebanyak 147 buah sekolah sepatut dibina melalui peruntukan RM 1 bilion ini. Saya sering menegaskan bahawa kementerian perlu melihat dari sudut berlainan berkenaan tentang isu pembinaan sekolah. Saya juga ingin mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat sekali lagi bagi mengemaskini operasi Kementerian Pendidikan, saya rasa perlu desentralisasi pembangunan infrastruktur asas pendidikan Malaysia Timur tidak hanya berpusat di Putrajaya ataupun Kuala Lumpur sentrik, tetapi dipindahkan sebahagian operasi pembangunan ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Mewujudkan jawatan kuasa, mewujudkan jawatan ketua setiausaha khusus bagi negeri Sabah dan Sarawak.
Saya hanya minta tempoh 10 tahun program penempatan operasi kementerian bagi membolehkan kesetaraan bagi sekolah Daif dapat diselesaikan. Dalam konteks negeri Sarawak, kita bukan hanya meminta-minta. Sepanjang sejak daripada tahun 2019, hampir 1.4 bilion duit rakyat Sarawak digunakan untuk membina sekolah, diberikan kepada pihak persekutuan, 50 juta untuk penyambungan elektrik, 9 juta untuk penyambungan air dan juga sebanyak 60 buah sebuah sekolah di wilayah utara dibina melalui wang daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Selain daripada itu, saya ingin membangkitkan berkenaan tentang perlunya satu platform khusus bagi Menteri Pendidikan untuk mewujudkan satu jawatankuasa khas bagi menyelesaikan masalah sekolah Daif ini secara total. Dan juga saya minta YB Menteri merancang lebih teliti mengenai lawatan akan datang ke sekolah pendalaman. Bukan hanya sekolah-sekolah pinggir bandar. Lawatan juga harus bersifat fokus dan bukan lawatan untuk membuat konten sosial media ataupun mendapat gambar-gambar yang cantik untuk dibuat naik di Facebook. Wakil rakyat setempat harus dibawa bersama, bukan hanya dimaklumkan kedatangan Menteri Pendidikan. Pergi ke pedalaman, YB Menteri. Lihat, ada guru yang tinggal di bawah kuartus. Ada pejabat guru besar dibina di bawah kuartus. Asrama yang tidak berkatil. Hanya satu deretan tilam yang disusun di atas lantai. YB Menteri ambil tahulah guru-guru yang diancam. Jika muat naik masalah-masalah ini di luar bandar, akan diberikan amaran. Selain daripada itu, Datuk Speaker, berkenaan isu kesihatan. Terkini sebanyak 89 klinik ataupun 31% daripada 283 klinik yang ada di Sarawak tidak mempunyai doktor dan dikendalikan oleh jururawat dan juga pembantu perubatan. Yang Amat Berhormat telah mengumumkan akan membina lebih banyak lagi klinik-klinik di luar bandar. Dan juga saya ingin membangkitkan kepentingan akses kepada penjagaan kesihatan merangkumi 3 perkhidmatan dan kemudahan terpenting untuk klinik penjagaan kesihatan luar bandar, iaitu kemudahan ujian makmal, kemudahan radiografi dan juga doktor. Dengan adanya ujian radiografi X-ray bolehlah dijalankan dan penyakit mengancam nyawa dapat dikesan lebih awal. Dan juga selain daripada itu, pembinaan klinik desa di Sarawak akan lebih mudah dibina sekiranya kerajaan mengambil tahu apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh penjawat-penjawat awam kesihatan di Sarawak. Maka sekali lagi saya mencadangkan agar Kementerian Kesihatan dibahagi dua dan diletakkan sebahagian operasi kementerian dan juga menteri bertanggungjawab beroperasi di negeri Sarawak. Dan juga selain daripada itu, penempatan guru-guru, penempatan doktor-doktor, memandangkan banyak lagi doktor-doktor diperlukan di negeri Sarawak. Datuk Speaker, berikan saya sedikit masa lagi berkenaan tentang Petronas dan juga industri minyak dan gas. Minta rumuskan rumuskan. Ya, kerajaan dijangka mengutip berkaitan petroleum sebanyak 19.2%, iaitu sebanyak 42.5 bilion dan 37.8 bilion adalah sumbangan Petronas. Ini adalah wang berbilion-bilion, berkepuk-kepuk duit daripada Petronas. Apakah yang akan kami perolehi? Walaupun Petronas telah menyatakan bahawa reserve minyak dan gas hanya tinggal untuk 20%. Sekiranya reserve ini hanya tinggal 20 tahun, saya berharap agar Petronas dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mempunyai kuasa total terhadap Petronas dapat menyerahkan operasi minyak dan gas ini dikembalikan kepada Sabah dan Sarawak, dan kami akan usahakan sedaya mungkin sepanjang 20 tahun ini untuk memperolehi pendapatan, dan kami akan bayar semula kepada Kerajaan Persekutuan. Dan juga yang akhir sekali, Yang Berhormat, saya ingin menggulung bahawa kita jelas peruntukan bajet 22 ini berbilion-bilion. Kalau Azwan Ali mengatakan see my level, wang berkepuk-kepuk. Tapi jika kerajaan tidak serius menangani ketirisan, walaupun 1.5 trilion bajet pun tidak bermakna. Isu seperti One Bestari Net, Telaga Tiup, bekalan diesel elektrik luar bandar, kapal Littoral Combat Ship yang belum berada mengawal Laut Cina Selatan perlu diambil perhatian. Ini adalah ketirisan yang sangat jelas. Terima kasih. Saya menyokong bajet ini. Walaupun demikian, sebelum itu saya memohon agar pihak Kementerian Dalam Negeri memberi penumpuan kepada balai-balai polis yang daif di negeri Sarawak, supaya balai polis ini dibina ataupun dibaik pulih untuk menjaminkan keselamatan rakyat. Itu saja daripada Sibuti. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sibuti. Seterusnya saya